Okey, Assalamualaikum anak-anak cikgu. So, masih lagi bersama Cikgu Wan ni untuk subjek sains. Okey, untuk tajuk hari ni, kita masih lagi dalam bab 1. Kita akan masuk subtopik 1.4 iaitu penggunaan alat pengukur, kejituan, kepersisan, kepekaan dan juga ralat. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kejituan ialah darjah kehampiran nilai pengukur dengan nilai sebenar. Maksudnya, kalau kita buat eksperimen tu, keputusan yang terdapat tu hampir dengan jawapan dia. Dia hampir, dia bukan nilai yang tepat. Okey. Kalau kepersisan ialah kebolehan alat pengukur untuk mengukur sesuatu kuantiti secara konsisten. Maksudnya berapa kali kita ulang pun kita akan dapat ukuran ataupun nilai yang sama. Itu kepersisan. Kita tengok gambar rajah A, B, C dan D. So kalau jitu dan persis, maksudnya nilai itu hampir dengan nilai sebenar. Persis kebolehan alat pengukur tu untuk dapat nilai yang sama untuk 5 kali ukuran. Okay, kalau B persis tapi tak jitu, persis tu nak 5 kali ukur dapat nilai yang lebih kurang sama. Tapi tak jitu, maksudnya tak dapat dekat nilai yang sebenar dekat tempat merah tu. Kalau yang C jitu tapi tak persis, dia dekat dengan nilai sebenar dekat dengan kawasan merah tu, tapi tak persis, maksudnya dia nilai dia tak hampir sama untuk setiap ukuran. Okey. Yang D tak jitu dan tak persis. Tak jitu memang jauh lah. Ada satu je yang dapat nilai sebenar, yang lain semua jauh-jauh. Maksudnya tak jitu dan tak persis. Iaitu alat ukur tu dia tak boleh ukur dengan konsisten. Nilai yang dapat tu tak konsisten. Okey, yang ketiga adalah kepekaan. Kepekaan itu adalah kemampuan satu alat pengukur tu untuk mengukur perubahan kecil dalam kuantiti yang diukur. Maksudnya lagi kecil perubahan yang dia boleh dia ukur, lagi tinggi kepekaan alat pengukur tu. Contoh sini cikgu bagi pembaris, angkut vernier dan juga tolok skru mikrometer. Contoh dia kamu boleh tengok gambar dia, boleh tengok dalam buku teks. Okey. Untuk pembaris, kepekaannya hanya 0.1 cm. Angkut vernier 0.01 cm. Tolok skru mikrometer 0.01 cm. Okay, untuk tiga-tiga alat pengukur ni, tolok skru mikrometer, dia tinggilah kepekaan dia, nilai kepekaan dia. Dan juga bila lagi kecil dia punya nilai, maksudnya 0.01 cm ni, dia akan dapat nilai ataupun keputusan lebih jitu, iaitu hampir dengan nilai yang sebenar. Okey, seterusnya nak terang pasal ralat. Ralat ni bermaksud perbezaan antara nilai yang kita ukur dengan nilai sebenar ataupun jawapan. Okey, ada dua jenis. Satu, ralat sistematik. Yang kedua, ralat rawak. So, sekarang cikgu nak kamu ukur buku teks kamu berapa ketinggian dia. Okey, kalau kamu baris nak ukur buku teks kamu. Okey, contoh jawapan dia ialah 20 cm. 20 cm. Kamu ukur-ukur, jawapan sebenar 20 cm. Tapi, kamu dapat 18 cm je. Okey, dekat situ dah berlaku ralat. Okey, ralat. Okey, ralat macam mana tu? Okey, yang pertama ialah ralat sistematik. Ralat sistematik ni ralat ataupun kerosakan yang terletak pada peralatan dan juga ataupun ralat sifar. Contohnya mungkin pembaris kamu tu terpatah. Sebab tu berlakunya ralat sistematik. Ralat pada peralatan juga ralat sifar. Pembaris kamu patah, tiba-tiba kosong tu tak ada, terus satu. So tu berlaku ralat sifar. Okey, ralat sifar ni, kita pasal ralat sifar, dia ada ralat sifar negatif dan juga ralat sifar positif. Okay, macam mana nak mengatasi dia? Ralat sistematik ni macam mana nak mengatasi dia ialah, pertama, dia ada kiraan yang menolak ralat sifar dari pengiraan dia. Cara nak kira, untuk dapatkan bacaan sebenar, bacaan yang kamu ukur tu kena tolak dengan ralat sifar. Contohnya kamu tengok, satu terpatah. 0 sampai 1 terpatah. So, kamu kena ralat dia ialah -1. Kurang 1 kan.
tolak 1. Nanti dia akan dapat bacaan sebenar. Okey, langkah kedua untuk mengatasi railet sistematik ialah kamu kena ulang balik eksperimen tu. Maksudnya kamu kena ukur balik buku kamu tapi menggunakan pembaris yang lain, alat yang berbeza. Okey, boleh. Okey, seterusnya cikgu nak masuk pada railet rawak. Okey, railet rawak ni dia disebabkan oleh faktor sekeliling. Contohnya suhu, angin dan juga had kebolehan manusia. Okey, had kebolehan manusia ni contohnya kamu ukur sepatutnya betul dah 20 cm jawapan dia. Tapi kamu baca tu silap. So, maksudnya had kebolehan manusia. Okey, contoh railet ada dua. Contoh railet untuk railet rawak ni, iaitu railet parallax dan juga railet pada pengiraan. Railet pada pengiraan tu macam tadi cikgu katalah, kamu kira silap. Okey, macam cara nak mengatasi railet rawak ni, railet rawak, kamu kena selaraskan mata supaya serenjang ataupun selaras dengan bacaan pembaris tadi. Yang kedua, ulang pengukuran tu. Maksudnya kamu ulang balik kamu ukur buku kamu tu sebanyak 3 kali dan ambil bacaan purata. Okey, untuk itu railet. Okey, seterusnya kita nak pergi pada penggunaan alat pengukur yang betul. Nanti cikgu akan pergi laju lah untuk benda ni sebab benda ni kita dah lakukan untuk seharian kita. Cuma kita nak tahu apa tu maksud dengan unit SI dia. Unit SI pun cikgu dah ajar untuk kelas sebelum ni. Okey, untuk mengukur panjang, apa maksudnya panjang tu? Panjang ialah jarak antara dua titik. Okey, unit SI bagi panjang ialah meter. Okey, selain meter, panjang juga boleh diukur dalam milimeter, sentimeter dan kilometer. Milimeter dengan sentimeter ni selalu tengok kat pembaris lah. Kilometer, jarak perjalanan kita dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Okey, yang kedua ialah untuk alat untuk menyungkat jisim. Jisim ni bermaksud kuantiti jirim yang terkandung dalam dia. Okey, unit SI bagi jisim ialah kilogram. Ni contoh alat untuk mengukat jisim lah. Neraca tuas dan juga neraca 3 alur. Selalunya neraca ni ada dekat makmal sains. Okey, yang seterusnya ialah alat untuk mengukur masa. Ni common thing yang kita tengah hari-hari lah. Okey, tapi cikgu nak beritahu unit SI bagi masa ialah saat. Tapi untuk seharian kita selalu kita guna minit, jam, hari, bulan, tahun, dekad dan sebagainya. Tapi kalau asasnya unit SI bagi masa ialah saat. So, contoh yang kita boleh guna ialah jam randik. Jam randik ni kejituannya 0.1 saat ataupun 0.2 saat. Okey, untuk yang keempat ialah alat pengukur untuk menukat suhu. Yang ni lagilah hal-hal dia jumpa kalau pergi kedai ataupun pergi mana tempat sekarang. Semua tempat kena periksa suhu. So, apa yang masuk dengan suhu ialah darjah kepanasan atau kesejukan sesuatu objek. Okey, unit SI untuk suhu ialah Kelvin. Tapi, dalam kehidupan seharian, kita selalu guna darjah Celsius. Cuma degree Celsius. Okey, untuk tukar dari degree Celsius kepada Kelvin, kita akan tambah 273 suhu dalam darjah Celsius. Maksudnya, contoh kalau suhu badan 36 darjah Celsius, kena tambah dengan 273 Kelvin, akan dapat dia punya jawapan dalam Kelvin. Okey, boleh. Okey, contoh alat untuk mengukur suhu, termometer lah, termometer makmal. Ataupun selalu yang dekat kedai yang tembok tu termometer guna infrared. So, jatuhnya ni tembok je tak perlu sentuh dekat permukaan kulit. Kalau yang ni, lagi satu ialah termometer klinik. Yang termometer klinik tu kena sentuh kat permukaan kulit tu baru dia boleh cek ataupun dia boleh sukat suhu. Okey, last. Okey, alat pengukur untuk menyukat arus elektrik ialah ammeter. Selalu ammeter ni kita sukat dalam apa dia sikit lah. Ampere tu kecil je. Dalam 1 liter dia kita cek ampere dia punya arus elektrik tu ada berapa dalam 1 liter. Okey. Untuk hari ni kelas cikgu yang tu saja. Harap dapat memberi sedikit kefahaman juga ilmu pada anak-anak kelas cikgu. Okey, itu je. Terima kasih. Assalamualaikum.